Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup NHSN 6A akan membentangkan tentang kajian kes projek kami. Kami telah memilih isu semasa mengenai keganasan rumah tangga di mana hak wanita. Ini adalah ahli kumpulan kami. Saya Izzatunnisha binti Abdul Rahman. Sebelum kita ke slide seterusnya, mari kita menonton sedikit video ini. Lauk ni sedap kau masak kan? Aku suka. Kau suka? Ha! Kau makan. Kau makan. Kau makan. Kau makan. Sedap. 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 Kau melawan aku. Ha! Kau melawan. Kau nak buat apa? Kau nak lari? Kau tahu tak? Syurga bawah tapak kaki aku. Kau nak berdosa. Kau nak mampus. Kau nak mampus. Aku bagi kau mampus lagi. Lauk ni sedap kau masak kan? Aku suka. Apa yang anda dapat melalui hasil video ini? Ya, keganasan rumah tangga terhadap wanita. Jadi di dalam slide pembentangan ini, saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan mengupas perihal keganasan rumah tangga. Di dalam topik ini, permulaan adalah pengenalan jenis-jenis keganasan, kitaran keganasan, mangsa keganasan, faktor-faktor penyebab keganasan, kesan-kesan akibat keganasan rumah tangga, penyelesaian untuk keganasan rumah tangga, NGO terlibat dan juga rujukan kami. Di dada-dada akhbar serta di media sosial banyak perihal yang menceritakan tentang keganasan rumah tangga. Walaupun mangsanya kebanyakan adalah wanita, tetapi ada juga suami yang menjadi mangsa. Ini adalah statistik keganasan rumah tangga pada 2 tahun yang lepas, iaitu banyak laporan keganasan rumah tangga, juga panggilan. Mari kita ke topik seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga merupakan perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia berbentuk sama ada fizikal, seksual, pertuturan, pengabaian dan mental. Ini adalah tambahan terhadap jenis keganasan rumah tangga, iaitu sosial, kewangan, paksaan, mengaibkan, seksual, fizikal dan emosi. Bagaimana jenis keganasan rumah tangga? Iaitu dari segi fizikal, ia adalah perlakuan yang mendatangkan kesakitan, kecederaan seperti memukul, menolak, menumbuk, menampar, menendang, melemparkan objek atau mencengkik mangsa. Dari segi emosi pula, tekanan yang diberikan ke atas pasangan yang mengakibatkan kemurungan, kesedihan dan masalah mental yang lain. Sosial, pasangan dia mengurung, menahan pasangan dari berjumpa dengan kenalan, keluarga dan juga jiran tetangga. Masalah yang paling banyak sekali adalah kewangan, iaitu menahan hak isteri untuk mendapat nafkah serta menghalang pasangan untuk berbelanja. Malah ada yang mencuri atau menggelapkan wang pasangan. Keganasan rumah tangga bentuk paksaan, memaksa pasangan untuk melakukan perkara-perkara tanpa kerelaan dirinya seperti peminum arak, memakai pakaian tidak senonoh atau melacurkan diri. Untuk perkara mengaibkan adalah penggunaan kata-kata kesat, kejian
serta makian yang memalukan pasangan di hadapan pihak ketiga atau memberitahu perihal aib pasangan kepada orang lain. Yang terakhir adalah seksual, iaitu memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa kerelaan atau melakukan hubungan seksual yang melampaui batasan normal iaitu di luar tabi'i. Terdapat 3 jenis fasa kitaran keganasan. Kitaran keganasan terbahagi kepada 3 fasa iaitu fasa ketegangan, fasa keganasan teruk iaitu dan yang terakhir fasa sesalan dan bulan madu. Tetapi ini bukan berakhir di peringkat ketiga. Ia akan berterusan, akan bermula balik daripada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Mangsanya adalah wanita. Apa yang dimaksud dengan fasa 1 iaitu fasa ketegangan. Pendera mula marah atau menyalahkan mangsa sama ada perkara kecil atau perkara yang besar. Selepas itu, fasa 2 iaitu berlaku penderaan fizikal, mental kecederaan yang boleh berlaku. Fasa 3 sesalan dan seterusnya bulan madu. Selepas fasa keganasan, mangsa merasa menyesal, meminta maaf kepada pasangan. Selepas dimaafkan oleh pasangan, mereka kembali menjadi pasangan bahagia balik. Tetapi kitaran keganasan ini adalah kitaran yang selalu berlaku kepada mangsa. Assalamualaikum, saya Azniza Uthman akan mengupas mengenai faktor-faktor yang menyebab berlakunya keganasan rumah tangga. Yang pertama, kepincangan agama di mana seseorang individu itu tidak mempunyai ilmu agama yang kuat. Selain itu juga, wujudnya orang ketiga di dalam bahtera perkahwinan juga merupakan faktor yang menyebabkan keganasan rumah tangga itu berlaku. Campur tangan daripada pihak orang ketiga menyebabkan berlakunya keganasan dan sekaligus menyebabkan kepincangan rumah tangga. Perselisihan pendapat antara pasangan boleh mencetuskan pergaduhan dan berlakunya keganasan rumah tangga. Kegagalan komunikasi di dalam rumah tangga menyebabkan berlakunya perselisihan faham dan memberi impak negatif kepada pasangan tersebut, sekaligus menyebabkan ketidaksehaluan. Tahukah anda tekanan emosi berpunca sejarah zaman silam atau waktu kecil juga boleh menyebabkan seseorang bertindak agresif dan melakukan kekasaran? Ianya berpunca daripada kecelaruan hidup pada masa lampau yang mempengaruhi kehidupan sekarang. Sikap panas barang juga merupakan faktor-faktor utama dalam keganasan rumah tangga. Si pelaku tidak dapat menahan kemarahan dan menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Cemburu juga boleh menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Ia menyebabkan seseorang berprasangka buruk, mendengar cerita-cerita negatif daripada orang lain dan rasa dikhianati sehingga menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Pelaku itu juga mungkin mengalami perasaan dikhianati oleh orang yang tersayang. Tahukah anda penggunaan bahan terlarang seperti dadah atau meminum arak menyebabkan hilangnya kewarasan akal fikiran dan menjerumus seseorang itu ke arah kejahatan? Pelaku hilang kawalan diri dan melakukan keganasan di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah jika kehendak tidak dipenuhi. Mereka merasakan perbuatan itu merupakan satu hukuman terhadap pasangan mereka kerana tidak mendengar arahan. Tekanan dari segi ekonomi pada waktu ini juga merupakan satu tamparan hebat. Kehilangan pekerjaan, kos sara hidup yang semakin meningkat, kekurangan wang iaitu gaji yang kecil menyebabkan tekanan kepada seseorang dan boleh menjerumus ke arah keganasan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurti Aiza binti Muhammad Rosmi. Tugasan saya adalah membentangkan tentang kesan keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga akan memberikan pelbagai implikasi khususnya kepada mangsa. Okey, yang dapat saya kumpulkan kat sini adalah terhadap pasangan. Kesan keganasan rumah tangga terhadap pasangan. Pertama, pasangan menjadi ketakutan bila berhadapan dengan pendera. Takut dan masih terasa kesakitannya.
Bermaksudnya apabila dia bertemu dengan pendera, dia masih mengimbas kembali masa silam bersama pendera tersebut. Yang kedua, mendapat kecederaan fizikal pada tubuh badan, contohnya kesan lebam, melecur kesan daripada pendera tersebut. Yang ketiga, emosi menjadi tidak stabil, bercelaru, memikirkan pelbagai masalah, bercampur masalah di rumah dan di tempat kerja. Jadi, mangsa tersebut tidak dapat membahagikan fikirannya dengan masalah di rumah, masalah di rumah dengan anak lagi, masalah di tempat kerja, dengan bos, dengan rakan-rakan sekerja, bebanannya banyak. Yang keempat adalah pengabaian rumah tangga. Tiada nafkah diberikan untuk pasangan dan anak-anak. Tiada punca pendapatan lain dengan bebadan anak-anak yang ditinggalkan. Maksudnya di sini anak-anak ditinggalkan begitu, isteri tiada kerja, jadi tiada pendapatan, salur pendapatan untuk isteri menampung kehidupan bersama dengan anak-anak. Dan yang terakhir adalah trauma dan menjadi murung bila berhadapan dengan situasi. Takut tragedi lama berulang kembali, walaupun dah berlalu malah trauma dan parut masih ada. Seterusnya, terhadap pasangan. Kanak-kanak yang menyaksikan penderaan tersebut akan mudah menjadi murung. Yang pertama, mereka akan sering menjadi takut dan berdiam diri. Kebiasaannya kanak-kanak tersebut tidak bercampur dengan orang lain. Mereka tidak bersosial. Kita dapat nampak sewaktu di sekolah, kanak-kanak tersebut suka bersendirian. Selain itu, kanak-kanak juga akan bertindak agresif terhadap orang lain, membalas dengan kasar jika diusik. Suka memberontak, senang memberontak. Maksudnya kalau ada orang cari masalah, senang dia akan memberontak ataupun naik marah. Dan yang keempat adalah meniru perlakuan orang dewasa. Maksudnya apabila melakukan keganasan, malah mereka juga akan melakukan keganasan juga terhadap orang lain. Tertekan dan trauma dengan pergaduhan mak ayah, sentiasa bertengkar, kanak-kanak tidak dapat fokus dengan pelajaran. Asyik memikirkan masalah di rumah, asyik terngiang-ngiang pergaduhan ibu dan ayah mereka. Dan yang terakhir adalah menjadi mangsa penderaan juga. Ini kerana salah satunya mereka ingin membantu ibunya kena pukul, dia juga akan kena pukul sekali. Ada satu ungkapan hadis yang terdapat daripada Rasulullah, perlu dijadikan pegangan ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa yang paling baik perilakunya, dan bukan yang paling banyak solatnya, bukan yang paling banyak hafalan Qurannya, bukan paling banyak hafalan hadisnya, bukan paling panjang janggutnya, tidak, tapi yang menjadi kayu ukur kuatnya iman orang itu ialah akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofara Iza binti Yusuf Syukri. Saya akan menyambung pembentangan ini yang bertajuk penyelesaian keganasan rumah tangga yang kita boleh dapatkan bantuan daripada agensi kerajaan. Yang pertama iaitu Talian Nur 15999. Yang kedua, kita boleh merujuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk mendapatkan Perintah Perlindungan Kecemasan EPO. Yang ketiga, iaitu kita boleh mendapatkan pertolongan di Pusat Khidmat Krisis Sehenti OSCC, di mana mangsa boleh merujuk di hospital kerajaan, unit kecemasan dan trauma. Selain itu, laporkan kes keganasan ini dalam rumah tangga kepada polis dan memohon perintah perlindungan interim di mana-mana balai polis berdekatan. Yang keempat, Jabatan Aduan Guaman. Yang kelima, Pejabat Agama Islam. Selain itu, kita juga boleh dapatkan bantuan daripada agensi bukan kerajaan, NGO, iaitu Pertubuhan Pertolongan Wanita, Pusat Perubahan Wanita, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Awam, and Befrienders. Selain itu juga kita boleh dapatkan kaunseling perkahwinan, sama ada bersama kaunselor bertauliah atau kaunselor di pejabat agama.
Sokongan moral kepada mangsa daripada orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga, rakan yang bersikap prihatin dan mengambil berat terhadap keberadaan mereka boleh membantu dalam penyelesaian keganasan rumah tangga. Penlibatan media massa memberi kesedaran terhadap orang ramai tentang isu keganasan rumah tangga seperti Twitter, Facebook, TikTok serta YouTube. Selain itu, mangsa keganasan rumah tangga boleh dapatkan tempat selamat atau tempat berlindung seperti Perintah Perlindungan Interim, Perintah Perlindungan, bantuan rawatan kesihatan, psikologi, emosi di One Stop Crisis Center, Perintah Perlindungan Kecemasan dan khidmat nasihat dan kaunseling. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azin Ayuni binti Zainuddin akan menyambung pembentangan daripada rakan saya sebentar tadi. Di sini merupakan senarai penglibatan NGO yang terlibat dalam membantu dan melindungi wanita dan kanak-kanak yang terlibat dalam keganasan rumah tangga. Antara NGO yang terlibat adalah Women Centre for Change, Women's Aid Organisation, Talian Kasih, Befrienders dan All Women's Action Society iaitu AWAM. Keganasan rumah tangga berpunca daripada tekanan individu iaitu daripada segi emosi, ekonomi, kejadian curang dan penyalahgunaan bahan-bahan teralang seperti dadah dan sebagainya. Jalan penyelesaiannya adalah melalui campur tangan pihak ketiga seperti kaunseling dan rujukan kepada pejabat agama. Badan kerajaan dan NGO ini wujud bagi membantu dan melindungi mangsa-mangsa yang teraniaya yang terlibat dalam keganasan rumah tangga. Jadi, jangan diamkan diri anda jika anda terlibat dalam keganasan rumah tangga dan menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Laporkan keganasan rumah tangga yang berlaku dan marilah bersama kita membanteras keganasan rumah tangga. Elakkan diri anda berterusan menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Sekian, terima kasih.